Bismillah. Ready gitu? Okey. Korang semua memang mantap. Mantap untuk kelas malam ni. Doalah. Doalah banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Minta Allah tu mudahkan urusan kita kalau kita jarang berdoa tu kita. Mulalah jadi orang yang banyak berdoa mulai hari ni. Sebab kejayaan kita ni bermula daripada angan-angan dulu. Angan-angan, dah berangan, barulah benda tu jadi kenyataan. Tapi along the way, yang tolong kita tu adalah, saya tak perlu cakap, semua orang pun tahu. Okay, along the way tu Allah je yang tolong kita. Jadi, banyakkanlah berdoa, banyakkanlah meminta. Meminta. Setakat kita nak minta gaji 10,000 seminggu, ya Allah. Besar ke benda tu untuk dia, setakat nak minta gaji 10,000 seminggu. Ataupun ada orang yang mungkin target dia masih lagi kecil, boleh minta 5,000 seminggu. Faham tak? 5,000 seminggu. Sebab apa? Kalau 5,000 seminggu, satu hari tu cuma kena buat 1,000. Dan 1,000 tu cuma lah 200 lebih USD je. Faham tak? So, kita mulakan majlis kita dengan doa. Minta semua mana yang Islam semua kita angkat tangan. Aminkan doa saya. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa limasyayyikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau pemudahkanlah segala urusan kami. Kau ampunkanlah segala dosa kami. Kau berikanlah kejayaan dunia dan akhirat buat kami. Kau jadikanlah kami orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau mewahkanlah rezeki kami, rezeki ibu bapa kami, rezeki keluarga kami, rezeki sahabat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau berikanlah petunjuk pada kami. Kau berikanlah cahaya keimanan buat kami. Kau berikanlah segala ilmu yang baik buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku meminta maaf atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah aku lakukan. Terimalah taubatku, terimalah ampunanku, kerana aku ingin menjadi orang yang baik satu hari nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau bukakanlah jalan untukku. Kau bukakanlah jalan yang terbaik untukku. Kau bukakanlah jalan yang terbaik buat semua VIT. Kau bukakanlah jalan yang terbaik buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau jadikanlah kami orang yang berjaya dalam trading. Kau jadikanlah kami orang yang dapat membantu orang lain. Kau jadikanlah kami orang yang sentiasa menerima ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Macam mana malam ni? Mantap tak mantap? Mantap tak mantap? Okey. Okey, bismillah. Okey. Dalam ni berapa ramai orang yang rasa diri dia tu beruntung sebab masuk dalam VIT ni, ataupun berapa ramai yang rasa dia sangat bersyukur sebab dia dapat jumpa circle ni. Saya nak tahu sebelum saya mula. Saya nak jawapan yang ikhlas, saya tak nak jawapan yang ni sebab saya tahu dalam ni pun ada juga orang-orang yang mungkin ingat saya tak berapa serius. Orang mungkin ada sesetengah yang mungkin ingat saya ni tak terlalu komit dengan korang, tapi
I'm just saying that I give my best, I give my very best to everyone untuk cuba memuaskan hati masing-masing, memuaskan hati daripada segi layanan, daripada segi servis, daripada segi signal, daripada segi guide dan sebagainya lah. Okay. So saya appreciate siapa yang rasa dia bersyukur duduk dalam ni sebab it's not easy lah. It's not easy untuk kita senang-senang boleh jumpa circle macam Okay. Dengar tak? Semua dengar tak? Okay, tadi kita berhenti kat mana? Tadi terakhir saya cakap dekat mana? Okay, so saya nak kalau boleh ramai-ramai bersyukur lah sebab korang ada dalam circle ni. Okay, sebab circle ni dia adalah hadiah daripada saya untuk korang lah. Sebab daripada Februari masa saya dah start comeback, impian dia adalah untuk menaikkanlah VIT ni. So kalau korang tengok, kalau sekali saya cakap saya nak open VIT tu, saya ada crowd dia dalam berapa ratus orang yang mungkin nak register apa benda semua, tapi ada juga banyak yang kita reject. Jadi yang mana yang terpilih ni kita gunakanlah circle ni sebaik mungkin lah. Okay, sebab dalam circle ni saya tak nak ajar banyak pun. Untuk masa ni saya tak nak share banyak, saya tak nak share terlalu banyak sampai memeningkan orang. Kita ada mission yang sama. Okay, kita ada mission yang sama. Okay, mission dia adalah untuk sukses in trading. Okay, benda ni je pun yang kita nak, sukses in trading. Sukses macam mana? Mungkin sesetengah orang pada dia mendapatkan 100 USD sehari adalah kejayaan untuk dia. Ada sesetengah orang dah break 100 USD, they want to go to 300 USD a day. So itu adalah mission dia ataupun target dia. Okay, so back to back,
kita cuma nak sukses je dalam trading ni. Kita cuma nak sukses, kita cuma nak profit, kita cuma nak make sure kita konsisten. Betul tak? Betul tak benda ni? Okay. So, sebelum kita mula, berapa ramai orang dalam ni yang mungkin tengah down ataupun korang hilang semangat ke apa benda ke, dan korang mengharapkan sesuatu daripada trading ni. Cuba korang cakap sikit, nak tengok. Okay, so most of the BIT pun akan cakap benda yang sama. Okay, akan cakap benda yang sama. Okay, so sebelum kita mula ke bahagian chart ke apa benda semua, korang tengoklah tulisan saya yang buruk ni. Okay, yang buruk ni tapi penuh dengan isi, dia penuh dengan konten info. Faham tak? Okay. So, semua orang yang rasa dia tengah down ataupun semua orang
Hello, dengar ke? Oh, okay. Mia pernah dengar Cap kan? Tak dengar yang kejap eh. Okey, kau dengar tak suara? Suara saya dengar. Skrin nampak. Suara dengar. Okay, Mia, kalau ada something wrong ke apa, you let me know lah. Okay? Alright, got it. Okay. So, kita return balik. Okay? Saya cakap, mission kita sama je. Okay, mission kita nak success je dalam ni. Okay? Kita nak success je dalam trading ni. Kita tak nak benda lain pun. Betul tak? Okay, so majority akan cakap benda ni betul. Okay, majority akan cakap benda ni betul. Okay. So sebelum kita go further, saya share lah sikit macam mana pengalaman saya daripada bulan 2 tu. Okay, so pengalaman saya daripada bulan 2 masa saya start comeback tu, itu saat yang mana saya pun bermula dengan Oh, suara hilang balik. okay, jap. Okay, dah Guys, dengar. sorry Dah ya, dia jadi macam ni. Mic problem eh? Ha, Last tadi dekat kita bermula dengan. okay. Sorry gang. Benda ni buat masalah. Recording in progress. Okay, macam mana? Ada tak? Still feedback.
Okay, sekarang kau dengar tak? Kalau ada feedback, Cap kena mute, slow down the volume of the other device. Okay, sekarang? Okay. Kalau ada tu, pasal kenapa? Okay, now? Better. Yeah, that's good. Now dengar. Dengar? Okay. Okay guys, sorry lah kita punya Cobaan. cobaan ni. Okay, Mia, kalau tak ni bagi tahu je lah. Baik. Okay, last. Dengar tak? Dengar. So, okay. So, kita semua nak sama juga mission kita. Kita nak sukses in trading. Kita nak become better, kita nak profit, faham tak? Okay. So, korang dengar ni dulu. Okay. First of all, kita nak kena ada apa? Kita nak kena ada strategi. Okay. Strategi in trading. Lepas tu kita punya plan. Okay. Benda ni semua kena tulis. Kena lakar. Kita kena ada strategi, kita kena ada plan. So, lepas tu barulah kita akan go to the what kind of setup. Okay. What kind of setup kita nak trade every day ataupun every 2 times per week. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Strategi, kita ada plan, kita ada what kind of setup. Lepas tu kita ada daily, weekly. Okay. Semua benda ni kita kena start tulis sekarang. Okay. Sebab tak guna korang dalam VIP ni kalau korang tak dapat benda ni. Okay. Tak guna masuk dalam VIP ni kalau tak dapat benda ni. Okay. So benda ni semua orang kena dapat. Malam ni juga. Okay. Semua orang kena dapat. Semua orang kena tulis juga benda ni malam ni. So, strategi. Macam mana strategi kita nak trade? Okay. Apakah strategi yang kita boleh pakai? Ataupun macam mana strategi kita nak trade? Strategi ni dia merangkumi pelbagai perkara. Okay. Antaranya adalah strategi kita. Strategi kita nak trade macam mana? Kita nak trade scalping, intraday ataupun swing. Semua benda ni adalah strategi. Semua benda ni adalah benda ni semua adalah salah satu cara strategi kita nak trade. Macam saya kalau ada hari tu yang saya nampak setup ni tak boleh pergi jauh ataupun apa, saya scalping je. Saya ambil 20-30 pips. Saya hentak lot yang bersesuaian dengan 20-30 pips tu. Dan kalau 20-30 pips tu dah boleh bagi saya terus gaji sehari, saya ambil je. Kadang saya trade lot 10 pips, 15 pips dia dah jadi $1,000. Faham tak? Walaupun 15 pips saya ambil je dulu. $1,000 tu saya ambil dulu. Atau kalau korang tengok dalam channel signal tu, dalam channel VIP kita tu, ada reason kenapa saya cakap okay, ambil dulu. Faham tak? Benda yang saya cakap tu most of the time tak ada orang ambil pot pun. Faham tak? Tak ada orang ambil pot pun bila saya cakap jom ambil sikit ataupun saya cakap okay, jom close half. Faham tak? Sebab apa saya cakap? Sebab saya pun buat Faham tak? Saya ambil half. Okay. So janganlah kita cuba untuk memandai-mandai. Sebab ada reason dia kenapa saya cakap jom ambil half. Ataupun ada juga salah satu masa tu saya akan cakap okay, jom kita hold benda ni. Faham tak? Sebab apa saya cakap kenapa saya cakap kena ambil half tu, sekejap lagi kita akan explain.
Okay, sekejap lagi kita akan explain benda tu. Okay, so strategi yang nombor 2, kita ada strategi nombor 2. Siapa boleh jawab? Siapa yang pernah masuk VLT performance dulu? Siapa yang boleh jawab? Okay. So, strategi yang nombor 2, kita ada inilah kita ada berapa pips kita nak sehari. Okay. Berapa pips kita nak satu hari. Okay. And then the next one kita ada apa? The next one kita ada okay. Kita ada sorry saya cakap. Okay. Yang the next ni kita ada time. So, kita ada time entry kita ataupun time trade. Time entry ataupun time trade. Time trade saya ni kadang bermula selepas pukul 3 most of the time. Most of the time selepas pukul 3. Selepas market laju. Okay. Selepas market laju, selepas semua pair dah start running, faham tak? Okay. Dan kita boleh berapa profit kita nak sehari. Okay. Berapa profit kita nak sehari. Okay. Berapa profit kita nak sehari. Semua benda ni korang kena tulis. Okay. Korang prefer macam mana? Korang nak intraday. Intraday ni macam kita selalu buat jugalah dalam channel kita selalu intraday, faham tak? Cuma minggu lepas kita banyak swing, kita swing GBU, kita swing AUD USD, kita swing USD CAD, kita swing gold, faham tak? Itu pun mengikut setup. Tapi most of the time dalam satu minggu tu kita mungkin just scalping je, 30 pip angkat, 30 pip dah at least secure, faham tak? Okay, so berapa pips kita nak sehari? Berapa pips kita nak sehari ni? Ini semua korang kena tanya diri masing-masing. Korang nak macam mana? Korang nak 20-30 pips? Okay, korang nak 20-30 pips? Korang nak 50 pips? Korang nak 100 pips? Korang boleh tak dapat benda tu? Achievable tak untuk korang? Okay, so benda ni kena tanya masing-masing. Achievable tak untuk kita dapatkan 100 pips sehari tu? Okay, so kalau achievable, kita kira lot size kita buat sekarang. 0.50 kali 100 pips berapa? 0.50 kali 100 pips berapa? 500 USD. Yes. 500 USD. Okay. 500 USD. Okay, so faham tak? Faham tak untuk dapatkan 500 USD ni, korang cuma kena tekan lot 0.50 dan dapatkan 100 pips sehari. So if it is not achievable every day, you put times 50 pips. So you ada 250 USD. So benda ni kena tulis. Faham tak? Benda ni kena tulis. Sebab benda ni kena tulis, benda ni kena make sure. Faham tak? Benda ni kena tulis, benda ni kena make sure ada dalam kepala kita. Sebab saya selalu kena reverse balik dengan market bila saya hold benda tu. Faham tak? Bila saya dah start lawan berapa pip saya nak tu, saya dah start tercedok balik lah, ataupun dia reverse balik lah ke entry point kita. Sebab apa? Saya entry dah pergi 20 pip, 30 pips, profit saya dah 1,000 lebih, dah 2,000 lebih, tapi saya tak angkat, faham tak? Saya tak angkat dan benda tu reverse, faham tak? Dan bila benda tu reverse balik ke entry point kita mengharapkan balik benda tu naik balik, faham tak? Kita mengharapkan benda tu naik balik, kita mengharapkan benda tu naik balik apa semua, faham tak? So benda ni banyak yang jadi dekat orang. Jadi saya dah memang selalu trade diri saya ni cukup 30 pip saya angkat. Sebab apa? Kalau dia nak bagi kat kita, dia mesti bagi. Dia akan bagi dengan pelbagai-bagai cara. Dia boleh bagi dengan cara dia reverse balik ke entry point kita dan kita tengok kalau boleh entry, kita entry balik. Faham? Ataupun kalau dia terus jalan, kita cari pula breakout baru. Faham tak? Kita cari breakout baru, lepas tu kita entry pula dekat zone yang dia dah breakout tu untuk sambung lagi trend. Faham tak? Jelas tak? Okay.
So time trade ni pun korang boleh lah just letak dulu pukul berapa korang selalu free untuk trade. Faham tak? Trading ni korang tak boleh nak trade bila korang kat luar, tak boleh nak trade bila korang tengah spend time dengan family, korang tak boleh trade bila korang kat tempat kerja ke apa benda ke, faham tak? Tapi benda tak kisahlah sebab kalau korang time kerja, kalau korang follow signal saya pun, kalau korang monitor dan bila saya cakap okay dah hit TP1, hit TP2 tu, pandai-pandai lah react. Pandai-pandai lah react. Janganlah tunggu sampai market tu reverse ke apa benda ke. Sebab tu saya selalu cakap dengan orang, letak je lot besar. Layer lah, sposin. Faham tak? Sposin, layer. Tapi layer dengan tepat betul lah. Layer dekat tepat betul. Sebab apa? Nanti bila dia dah 20 pip, kita at least boleh ambil half. Jalan lagi kita boleh ambil half lagi. Faham tak? Dan benda ni always train. Faham tak? Kita kena always train untuk catch up benda ni. Faham tak? Lepas tu kita ada inilah macam ni, berapa profit kita nak sehari. Ni semua korang akan tulis sendirilah. Berapa profit korang nak sehari. Dan bila you dah tulis berapa profit you nak sehari, berapa pips you nak sehari, then only you can set your strategy. Faham tak? Then only you can set your strategy. How is these things going to work for you? Faham tak? Macam mana korang nak merealisasikan strategi? Is it good for you? Does it give any benefits to you? Faham tak? Tapi pada saya kalau korang dah ada strategi, benda ni dah somehow akan bagi korang benefits lah. Benefits yang korang tak payah pening kepala. Korang cuma tahu okay aku dah cukup 50 pips sehari, aku dah tak payah trade. Faham tak? Untuk aku secure profit tu. So besoknya aku buat lagi 50 pips. Besoknya lagi aku buat 50 pips. Then bila capital dah besar, you go to 100 pips. Faham tak? Macam saya, everyday saya kena make sure saya ada 100 pips. Dan saya adalah cara macam mana saya nak dapat 100 pips tu. Saya ada cara macam mana saya nak dapat 100 pips tu. Faham tak? Okay. So kita settle strategi. Lepas tu plan ni pun nanti kita akan explain what kind of setup pun kita akan explain. Daily, weekly target ni pun korang kena explain. Okay, macam Adam, Imran dengan lagi ramai orang lagi dalam ni, diorang dah mula ada daily target diorang. Every day diorang tag saya ke Instagram. Diorang tag saya ke Instagram. Once diorang dah achieve je diorang punya daily target tu, diorang tag saya ke Instagram dan saya tahu okay, Imran dah settle dah dia punya daily target. Daily target dia mungkin $1,000, $2,000. So every week tu dia adalah withdraw dalam $10,000. Tapi kalau dia ada tercedok ke apa benda yang kita tak tahu ke, at least ada 5,000. At least ada 5,000 USD per week. And semua benda ni boleh achieve dengan hanya you upgrade you punya lot size dan capital. Macam Adam, kalau saya tengok Adam banyak apa? Adam saya tengok dia banyak standby akaun besar, akaun $1,000, $2,000 dia hentak. Faham tak? Sebab apa dia dah pernah dapat lagi profit tu. Dia ada backup profit dia lagi. Mungkin dia ada backup profit dia lagi. So dia boleh depo 1,000. Dia dah macam level saya trade every day lah. Akaun 1,000 tu mesti kena ada. Faham tak? Untuk hentak loss pun tak apa. Lebih kurang macam tu. Okay. Lepas tu ramai lah lagi kita ada Hidayat, kita ada Abang Sabri pun profit dah bukan biasa-biasa. Faham tak? Dulu Abang Sabri masuk saya punya live trade pertama kali lagi saya ingat lagi. Hentak dia pakai hentak lot besar, akaun 200 USD. Lepas tu hentak lot besar pun dia semua ni. Nasib baik dia profit. Time tu dia tak tahu macam mana nak pakai lot size dia. Faham tak? Tak tahu macam mana nak pakai lot size dia. Okay, so benda ni semua kita akan belajar. Kita akan make sure kita achieve benda ni. Okay, so next, what kind of setup yang kita nak trade. Okay, what kind of setup, macam kalau korang dengan saya, kita trade setup breakout instant korang boleh dapat dekat H4 ataupun daily. Faham tak? Kalau dapat weekly, monthly punya breakout, bonus. Weekly, monthly punya breakout dah kira bonus. Tapi kalau everyday nak trade setup breakout, kita boleh je jumpa dekat H4, dekat daily. Faham tak? Dekat H4, dekat daily, everyday ada setup breakout. So kita trade setup breakout. Sebab dia one of the strategy juga. Kita bukan main bedal pergi entry mana kita nampak boleh sell lah, kita pun nak sell. Kita nampak boleh ni, kita pun nak ni. Lepas tu kita tak tahu nak exit. Faham tak? Tak tahu nak exit. Bila kita tak tahu nak exit, kita tak tahu nak ni, benda tu dah jadi problem lah. Faham tak? Kita tak tahu nak buat, kita tak tahu nak react macam mana. Pada saya, kalau kita dah tahu entry, kita tak tahu nak exit, benda tu benda paling sakai sekali lah. Sebab apa? Benda paling tak betul sekali. Bila korang boleh entry, lepas tu korang tak tahu mana nak exit. So, macam kita nak tahu tempat exit kita. Tempat exit kita ni tak perlu pun sampai
Kalau kita trade setup daily, kita sell dekat resistance daily, kita nak tunggu dia sampai support daily, kita tak perlu pun nak buat sampai macam tu walaupun perjalanan dia macam tu. Tapi sebab kita nak trade instant, kita nak dapatkan setup, kita nak dapatkan profit instant, kita nak secure instant. 20-30 pip kita dah wajib ambil, 20-30 pip tu besar. Melainkan kalau setiap entry account $1, korang letak 0.01, itu benda yang paling tak betul sekali lah. Account $1, tak lot 0.01 sahaja ataupun 0.03 max. Benda tu tak betul lah. Benda tu tak betul lah. Faham tak? Benda tu tak betul. So kena ubah. Benda ni kena main dengan lot size. Kena train. Saya tak boleh nak cakap lah sebab saya tak tahu capital korang macam mana. Saya tak tahu capital korang macam mana. Tapi saya cakap benda yang nyata, benda yang jelas. Faham tak? Benda yang nyata, benda yang jelas. Kalaulah kita ni betul-betul boleh make sure yang kita tak boleh loss ke benda ni akan jadi. Benda ni akan jadi. Benda ni akan jadi, kejayaan tu akan datang. Faham tak? Bila kita dah mula takut untuk loss, lepas tu kita betul-betul jaga MM kita. Kalau kita nampak dia betul-betul tak boleh nak go, kita dah cepat-cepat cut, kita tak hold masa dia merah. Faham tak? Kita tak hold masa dia merah. Benda ni kena train. Benda ni kena train. Sebab kalau macam saya bagi signal, lepas tu signal tu dah floating, kalau saya cakap dia kena cut lah. Kalau saya cakap jom layer, saya tahulah apa saya buat. Faham tak? Saya tahulah apa saya buat. Kalau saya ajak layer tu benda, insyaAllah lah saya tahu apa saya buat. Okay. So sementara saya tengah ada tune sekarang ni, saya tak tahu one day Allah tu nak tarik balik ke, kita tak tahu dia nak tarik balik saya punya skill ke, dia nak buat saya sampai tak nampak movement, tak nampak direction dalam chart ni, kita tak tahu. Faham tak? Kita tak tahu. Jadi bila saya tengah performing, kita gunakan masa yang sebaiknya untuk belajar, untuk dapatkan benda ni. Okay, so what kind of setup kita dah settle, kita carilah setup breakout H4 dengan daily. Okay, H4 dengan daily ni one of the strategy saya trade lah. Saya nampak breakout je, saya tahu yang breakout ni memang confirm jalan, saya entry, jalan. Kalau dia fail sekalipun, I can say 90% I win, 10% only I lost dekat setup breakout ni. Okay, dekat setup breakout ni. Dan kemudian dia bercampur dengan kita punya cara kita entry lah. So, nanti kita akan explain sekejap lagi. So daily, weekly target ni pun korang kena tulis. Daily korang kena achieve berapa. Sama juga macam buat bisnes. Kalau orang tu nak 500 sehari, kalau dia jual barang tu untung RM100, dia kena make sure dia ada jual 100, dia kena make sure dia ada jual 5 barang. Dengan untung 100, dia dapatlah 500 sehari. Sama juga dalam trading, berapa profit korang nak? $200, 500 USD, okay, 1000 USD. Macam ni kita nak tahu benda ni achievable ke tak, kita check balik capital kita check balik berapa pips kita nak, kita buat kiraan mulai hari ni dan kita apply benda ni pada hari esok. Okay, so weekly kita boleh letaklah weekly korang nak berapa, korang nak 1000 USD. So if you want 1000 USD, you check balik lah. You check balik macam mana you nak achieve benda ni. Berapa profit kita nak, setup macam mana kita nak. Lepas tu berapa pips kita nak. Okay, so far so good, clear. Okay, bagi saya 2 minit je nak pergi toilet. Okay. Suara saya clear tak? Screen clear tak? Clear. Okay. So,
Dah jelas belum dengan benda ni semua? Korang dah jelas, dah clear? Okay. Saya tak nak ambil banyak masa sangat. Saya tak nak ambil banyak masa sangat sebab dekat at the end of the class ni saya nak share benda yang mantap sekali untuk korang. Benda yang paling best, benda yang paling powerful lah untuk saya. Okay? Dan saya grow account saya dan saya buat benda tu. So, shall we continue? Yes. Dia orang tak payah cakap kat saya cakap kan. Tak apa. Berapa ramai orang yang rasa saya ni adalah orang yang terbaik sekali untuk ada dengan korang dalam perjalanan journey korang ni. Dalam perjalanan trading, dalam journey trading korang ni, siapa rasa saya ni orang yang betul-betul lah korang sukalah kat saya. Lajunya type. Nampak kan? Okay. Siapa pula panggil aku Pok Su ni? So, daripada hari pertama saya cakap pasal VIP ni ataupun saya tubuhkan VIP ni, saya dah memang tahu yang VIP ni bukan sekadar channel signal. Dia bukan sekadar channel signal. Dia punya tahap grow sekarang ni. VIP ni punya tahap grow gila babi. Faham tak? Grow laju. Kita punya performance laju, faham tak? Dan dalam ni saya dah memang Cap, suara hilang Cap. Kejap. Mia boleh cakap. okey, dengar tak? Mia tak. Kejap. Dengar? Still ada feedback. Aduh, yai. Dah okey dah? Jelas? Jelas? Okey. Mia cakap. So, dah boleh continue Boleh? So, kita minta maaf lah. Saya harap korang dapat catch up lah dengan segala kekacauan kita ni. Saya harap korang dapat catch up laju. Okay, sebab kita akan pergi ke chat sekarang. Okay, kita akan pergi ke chat sekarang. Kita akan belajar breakout setup. Okay, kita akan belajar breakout setup. So, breakout setup ni saya akan tunjuk kat korang.
Saya akan tunjuk dekat korang most of the entry yang kita buat minggu ni dan kita akan belajar untuk entry-entry kita minggu ni. Boleh? Boleh? So, okay. So, bismillah. Bismillah. Silalah tengok dan belajar. Silalah tengok dan belajar. Dan kenal pasti cara-cara ataupun setup-setup macam mana yang kita nak take. Okay, so benda ni, topik ni ataupun chart ni saya dah explain dekat grup-grup personal coaching saya. Dan insyaAllah besok saya akan tunjuk dekat korang beberapa video insyaAllah. saya cuba buat sikit lah, saya tambah-tambah sikit dekat phone saya untuk entry-entry yang saya dah swing pada minggu ni. Okay, macam USD CAD ni saya ada swing lagi, GU pun saya ada swing lagi, AUD USD pun saya ada swing lagi, AUD USD pun saya ada swing lagi, GU pun saya ada swing, Gold pun ada, USD CAD pun ada. Okay, so korang ready tak? Kita nak masuk bahagian chart ni, kita nak laju sebab kita nak terus settlekan benda yang the best dekat akhir video ni. Okay, so kenapa saya cakap setup breakout ni penting? Kenapa saya cakap setup breakout ni penting? Kenapa saya cakap setup breakout ni adalah setup yang paling legit dan setup yang paling boleh diguna pakai oleh semua orang dan kita boleh instant pada setiap hari, kita boleh instant dan cari setup-setup macam ni setiap hari pada satu-satu masa. Cap, suara hilang. Suaranya nggak ada. Gimana ini? Sebentar. Bisa dong guys. Karena mikrofonnya rusak. Suara ada tak? Ada. Udah ada. Dah. Dah. Kalau tak ada bagi tahu Yes, Cap. Got it. Okay. So, screen nampak? Nampak. Okay. First of all, kita nak entry ataupun kita nak trade every day, kita cari apa? Kita cari setup breakout. Semua orang dah kena alert dengan setup breakout ni, dan only you can go to cari setup weekly, pergi daily pergi H4 dan sebagainya. Okay. Saya tunjuk korang cara entry yang paling simple, yang paling boleh diguna pakai adalah bila kita nampak sesuatu pair tu, kita cuba cari breakout dia. Okay, kita cuba cari breakout dia. Okay, so dekat chart, tengok apa saya marking, cuba bagi tahu nampak tak apa yang saya nampak. Nampak tak apa yang saya nampak? Cuba bagi tahu. Okay. Cap, suara hilang lagi sekali. Suara breakout. Suara dengar? Okay, dah. Ngam. Okay. Dengar. Go on. So, every time kita nak trade, kita cari setup breakout. Okay, kita cari setup breakout dan kita fokus dekat setup yang ada apa? Setup yang ada apa?
kita cari setup-setup yang dah ada breakout. Okay. Kalau kita bermula dekat sini, okay, kalau kita bermula di sini, kita dah marking ini sebagai resisten, ini sebagai resisten, ini sebagai resisten, ini sebagai resisten, betul? Okay. Dia punya konsep ataupun dia punya terms ataupun dia punya resepi simple. Bila kita nampak ada breakout, kita terus marking tempat breakout. Kita dah marking box. Kita dah tahu itu adalah zone breakout. So bila dia ada zone breakout, dia wajib pecah, dan bila dia pecah, dia wajib datang balik masuk dalam zone breakout. Dan bila dia masuk dalam zone breakout, kita bagi dia jalan. Sebab apa? Kita dah buy kat sini. Dan bila kita dah buy kat sini, dan bila kat atas ni kita nampak dia pecah lagi, kita dah boleh apa? Kita dah boleh TP. Bila kita dah boleh TP, dia syarat dia apa? Bila dia breakout, dia wajib datang balik tempat dia breakout. Jelas? Bila dia wajib datang balik tempat dia breakout, kita buat apa? Kita tunggu dalam zone yang dia breakout dan kita sambung follow the trend. Okay, kita sambung follow the trend. Okay, kita sambung follow trend tu. Sini ada breakout. Price breakout, datang balik dalam zone breakout, kita buy di sini. So dia pecah lagi, datang balik dalam zone breakout, kita buy lagi. So bila kita buy, inilah hasil dia. Kita dapat swing USD CAD 300 pips. Kita dapat hold USD CAD ni 300 pips. USD CAD saya dah bagi zone ini. Zone ini saya dah bagi dalam channel. Betul tak betul? Saya cakap USD CAD buy in the zone. Saya cakap USD CAD buy in the zone. Sebab apa? Simple. Masa tu kita ada dekat sini. Dan hari yang dia pecah tu, besoknya dia pecah. Tengah hari tu saya dah bagi signal. Saya cakap USD CAD buy in the zone. So kita akan buy kat sini. Tapi hari tu kita makan sell dulu atas ni. Hari tu kita makan sell dulu atas ni. Betul tak? Kita makan sell dulu kat sini. Price dah masuk dalam zone ni. Kita sambung buy. So bila kita dah buy, dia pecah lagi kat dalam zone ni pun. Saya cakap USD CAD kita boleh buy. Sebab apa? Dia dah pecah resisten. Tunggu dia masuk balik dalam zone dia pecah. Kita buy lagi. Clear tak macam mana kita nak follow trend ni? Clear tak macam mana kita nak follow trend ni? Nak follow trend ni is very, very simple. Is very, 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 very simple. Kemudian kalau kita tengok masa dia pecah tu, dia dah breakout lagi. Dia dah breakout lagi sekali. Okay, dia dah breakout lagi sekali. Price pecah, datang balik dalam zone dia pecah, kita buy. Dia dah pecah lagi, datang balik dalam zone buy, datang balik dalam zone dia pecah, kita sambung buy. Jadi bila kita sambung buy, nampak dia dah buy sebatang kat sini. Sebelah ni dah tak ada apa? Dah tak ada price. Faham tak? Sebelah ni dah tak ada price. So dia dah tak ada tempat dia pull back. So kalau kita tengok dia fly lagi pecah, dia pecah mana? Dia pecah area sini. So bila dia dah pecah area sini, nampak tak yang dia dah pull back? Nampak tak yang dia dah pecah? Lepas tu dia dah pull back balik masuk dalam zone dia pecah. Sambung buy lah. Sambung buy. Faham tak? Jelas tak? Saya bukan cakap benda yang tak jadi. Saya dah cakap benda ni sampai saya buat pun benda ni. Saya dah buy pun benda ni. Price breakout, datang balik sini kita buy. Price breakout lagi, datang sini kita buy. Sampai atas ni dia dah tak ada nak pull back lagi. Sebab apa? Sebab dekat sebelah ni dah tak ada price. Sebelah ni dah tak ada price dah untuk dia pull back. Jadi kita tengok dia terus pecah atas. Bila dia pecah atas, dia dah pecah zone ini. Bila dia pecah zone ini, kita tahu. Bila dia pecah zone ni, kita terus marking zone ni. Sebab apa? Kita tahu dia wajib datang balik dalam zone dia pecah, kita sambung buy. Jadi bila dia dah sampai atas ni, okay, jadi bila dia dah sampai atas ni, barulah kita tengok kalau dia dah sampai atas tu, dan barulah kita fokus. Kita fokus cari benda lain pula. Sebab apa? Kita dah makan buy banyak dah. Faham tak? Jadi bila kita dah tahu kita dah makan buy banyak, dia mesti akan ada time yang dia wajib turun ataupun dia wajib pull back dan sebagainya. Faham tak? Dia dah wajib turun ataupun dia wajib pull back dan sebagainya. So kalau dekat sini, kalau kita buka dekat weekly pun, sini ada apa? Sini ada breakout weekly, dan inilah bonus. Dan inilah salah satu bonus yang kita boleh monitor. Faham tak? Kita boleh monitor dulu. Faham tak? Kita boleh monitor dulu tanpa kita perlu buat apa-apa pun dulu sekarang ni. Tapi daripada kita buy, okey, tengok daripada zone kita buy pecah, datang balik dalam zone pecah, kita buy, datang balik dalam zone pecah, kita buy lagi sampai atas ni. Kenapa kita kena stop? Sebab kita dah boleh buka dekat daily ataupun weekly. Dan bila kita buka kat daily ataupun weekly, kita nampak kat sini ada apa? Sini ada apa? Apa yang saya marking ni? Kita ada apa? Kita ada breakout sell.
Faham tak? Kita ada breakout, support. Okay, kita ada breakout, support. Dan breakout support ni kita jumpa dekat weekly dengan daily kita dah boleh nampak. Okay, jadi bila dia dah ada dalam breakout punya zone, simple. Price, dia dah buat apa? Price dia dah breakout, support. Jadi support ni kita dah boleh marking sebab apa? Dia dah pull back balik masuk dalam zone dia breakout dan ini adalah kali pertama dia datang. Kita boleh cari sell di sini. Kita boleh cari sell dekat sini. Jelas tak? Daripada kita makan buy, bila sampai je zone dia breakout sell tu, kita dah boleh cari sell. Jadi bila korang tengok, dia dah masuk dalam zone ini, nampak tak? Dia dah mula jatuh. Nampak tak? Dia dah mula jatuh, faham tak? Dia dah mula jatuh ataupun nanti mungkin dalam ni dia nak buat sideways dan dia dah boleh sambung turun. Jadi bila dia turun, inilah setup weekly yang jelas yang kita nampak. Tapi apa-apa pun kita kena monitor. Kita kena monitor sebab kita tak tahu dia nak ambil zone yang ini ke ataupun dia boleh je ambil zone mana-mana yang ada breakout lagi. Faham tak? Dia boleh je ambil zone mana-mana yang ada breakout lagi. Tapi kalau kita tengok dekat sini, kalau korang tengok dekat sini, kalau kita buka dekat line chart sini, okay, daripada ini sebagai support, price dah breakout support dan dia dah pull back balik pun. Dan dia sambung jatuh. Dan di sini adalah zone breakout, dia dah breakout support ni dan dia masuk kali pertama dan dia belum pernah retest. Betul tak? Dia belum pernah retest lagi. So benda ni fresh. Atas ni dia dah pernah retest. Dia dah pernah retest. Nampak tak zone support ni? Dia dah pernah pecah zone support dan dia dah pernah retest pun. So dia sambung jatuh. Tapi zone ni, okay, zone ini, yang ini sebagai support, ini belum pernah touch. So ini belum pernah touch. Bila dia touch kali pertama, sini boleh jadi tempat kita sell. Clear? Clear tak macam mana kita nak? Clear tak macam mana kita nak dapatkan setup breakout ni? Simple. Bila ada breakout, dia wajib datang balik tempat dia break. Dia wajib datang balik tempat dia break. Kita entry kat mana? Kita entry dalam zone yang dia break. Jelas? Jelas tak? So kalau jelas, kita tengok balik macam mana kita boleh dapat buy. Okay, kita tengok balik macam mana kita boleh dapat buy. Korang tengok kat sini betul-betul. Okay. Saya tak explain benda yang dah jadi, lepas tu benda ni saya tak entry. Okay, saya tak explain benda yang dah jadi, lepas tu benda ni saya tak entry. USD CAD ni adalah pair yang kita entry. Adalah pair yang kita entry. So orang tak boleh cakap saya explain benda yang dah jadi. No lah, tak boleh cakap macam tu. Okay, so ini kita repeat. Ini dah breakout, ini dah breakout, ini dah breakout, ini dah breakout. Price breakout, datang balik dalam zone breakout, kita buy. So bila dia buy, kita nampak dia breakout mana? Dia breakout resistance ini pula. Bila dia dah breakout resistance ni, price dah breakout, datang balik kat sini dalam zone breakout, kita sambung buy. Jelas? Jelas? Okay, so kalau jelas kita pergi ke GBP USD pula. Okay, GBP USD. Okay, GBP USD pun satu-satunya setup yang paling simple. Okay, kita nak dapat setup ni, kita cari kat mana? Kita cari dekat line chart. Buka line chart dulu, barulah kita nampak. So dekat sini korang boleh nampak dia ada banyak sangat resistance support. Dah ada banyak sangat sideways dan sekarang GU jatuh. Okay, dan sekarang GU jatuh. Jadi GU jatuh bermula di sini. GU tu jatuh bermula dekat area ni. Okay, dia jatuh bermula dekat area sini. Okay, so bila bila kita entry masa tu dekat area sini, okay, bila kita entry kat area sini, kita dah tak perlu hirau dah pun pasal apa yang ada kat sini, ke sini, sebab benda tu dah jauh sangat dengan current price. Benda tu dah terlalu jauh dengan current price. Okay, so bila benda tu dah jauh dengan current price, kita dah tak perlu ambil sangat dah pun dekat sana. Kita fokus mana yang dekat je. So mana yang dekat tu ada dekat mana? Ada dekat area sini. Sebab apa? Sebab kita ada dekat sini masa tu. Okay. So untuk kenal pasti macam kita boleh dapat setup tu, kita cari apa? Bila kita nak cari sell ataupun bila kita nampak dia dah mula nak menjatuh ataupun sebagainya, kita cari apa? Kita cari breakout apa?
kita cari breakout support. Faham tak? Bila kita dah cari breakout support, kita nampak apa? Kita nampak lah zone yang dia dah break out. Ini dah tak perlu ambil kira. Faham tak? Ini dah tak perlu ambil kira. Okey, ini dah tak perlu ambil kira sebab apa, dia dah terlalu jauh. Kita padam benda ni. Okay, jadi kita ada dekat area sini. Okey, bila kita ada dekat area situ, kita fokus dekat situ sahaja. Jadi bila kita fokus kat situ saja, kita tahu dari sini price dah break. Dia dah break out. Dia break out mana? Dia break out support tu. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Daripada sini, daripada price ni, dia dah break out mana? Dia break out support ini. Bila dia break out support ini, dia dah datang retest belum dalam zone support? Dia dah datang balik retest belum dalam zone yang dia pecah? Dia pecah support ni dan dia dah pecah dan dia dah datang kali pertama, betul tak? Dia dah datang kali pertama. Lepas tu kalau kita tengok dia dah jatuh dah pun. Betul tak? Kita tengok dia dah jatuh. Jelas tak? Nampak tak benda ni? Nampak tak benda ni? Ini adalah kawasan support yang dia dah break out. Ini pun, okay. Ini je yang dia break out. Okay. Ini zone yang dia break out. Price dah break out, datang balik dalam zone dia break out, dia dah sambung jatuh dah pun. Okay, dia dah sambung jatuh dah pun. Lepas tu kalau kita tengok masa dia sambung jatuh tu, dia ada berlaku, dia dah naik balik dalam zone ini. Dan saya cakap kalau zone break out, dan kalau dalam zone ni dia tak boleh nak break, kita apa? Kita sell kat sini. Kita sell kat situ. Betul tak? Betul tak? Simple. Break support, datang balik retest dalam zone dia break, kita sell. Datang balik dalam zone dia break, tak boleh break atas, kita sambung sell. Dan bila kita sambung sell dan bila kita follow the trend, kita dapatlah daripada atas ni sampai bawah ni 330 pips. Clear? Clear ke tak clear? Okay, clear tak? Bila dah clear, resepi dia yang kedua adalah very simple. Bila kita nampak dia ada big movement, dia dah jatuh sebatang macam ni, kita carilah lagi tempat mana dia dah break. Kita cari lagi tempat mana yang dia dah break. Faham tak? Kita cari tempat yang dia dah break. Jadi bila dia dah break, kita nampak yang dia dah break out sini. So kita boleh je mark sini dulu untuk kita punya reference. Kita boleh mark situ. Kita boleh mark situ sebagai point yang kita nak tahu. Okay, dia dah break dah situ. So kita boleh mark tempat dia break. Okay, lepas tu kita tengok dia dah junang sebatang. Bila dia dah junang sebatang, sini pun dia break. Jelas? Situ pun dia dah break. Jadi bila situ dia break, kalau kita tengok kat sini, dia dah pull back dah pun. Price ni ataupun chart ni dia takkan pull back dekat tempat-tempat yang jauh. Dia dah bagi sell sebatang macam ni, dia takkan tiba-tiba bagi buy sebatang macam ni baru dia nak sambung jatuh. Dia mesti ambil yang berdekatan dengan dia. Faham tak? Dia kena ambil berdekatan dengan dia. Jadi bila dah nampak ada breakout lagi di sini, kita boleh marking. Nampak apa saya nampak? Bila kita dah marking tempat dia breakout, nampak apa saya nampak? Nampak tak apa saya nampak? Simple. Bila dia ada breakout, price dah breakout, dia wajib datang balik retail dalam zone breakout. Kita sambung sell, kita sambung follow the trend. Dan untuk GU ni pun kita dapat second entry kita pada hari Khamis ataupun hari Jumaat. Macam tu, betul tak? Clear tak? Okay, so kalau korang tengok kat sini, okay, zone yang saya marking ni adalah half body, half shadow. Bila ada half body, half shadow, sometimes dia tak ambil body. Sometimes dia tak pull back sampai body. Sometimes dia tak pull back sampai body, dia ambil mana? Dia ambil shadow bawah tu. Nampak tak? Dia ambil shadow bawah tu. Jadi, dia only pull back sampai shadow, sambung jatuh. Clear? Clear tak? Okay. Clear tak? So, macam mana korang nak follow the trend? Macam mana kita nak follow the trend? Setiap kali kita nampak dia ada big movement, nampak apa saya nampak? Nampak tak marking baru ni apa yang saya nampak? Nampak tak marking-marking ni apa yang saya nampak? Nampak tak apa saya nampak? Breakout, pullback, pecah, datang balik dalam zone dia pecah, sambung sell. Datang balik dalam tempat dia pecah, sambung sell. Datang balik dalam tempat dia pecah, sambung sell. Sampailah ke bawah tu. Kenapa dia boleh sambung sell sampai ke bawah tu? Sebab
sebelah ni semua dah clean traffic. Tak ada price pun yang dia nak pull back. Faham tak? Tak ada price pun yang dia nak pull back. Faham tak? Tak ada price pun yang dia nak pull back. Semua sebelah ni clean traffic. Tak ada pun pattern ataupun chart berdekatan dia untuk dia pull back. Jadi dekat sini kita ambil lah yang berdekatan je. Berdekatan ni kita boleh ambil dekat H1 kalau kita nak nampak. Ada breakout, ada pullback. Ada breakout, ada pullback. Faham tak? Ada pecah zone, entry dalam zone yang dia pecah. Dalam zone yang dia pecah. Dan kita sambung follow trend tu. Clear tak untuk USD CAD dengan GU? Clear tak untuk USD CAD dengan GU? Kalau siapa-siapa tak cakap, kalau ada orang yang tak cakap clear, korang memang gila lah. USD CAD kita cari apa? USD CAD kita cari buy. Bila kita cari buy, kita cari resistance break. Kita tunggu dalam zone resistance. Okay, resistance break. Kita tunggu dalam zone. Entry buy dalam zone. Jelas ini untuk USD CAD tadi. Lepas tu kita ada apa? Lepas tu kita ada GBP USD. As breakout, support breakout, kita buat apa? Tunggu dalam zone breakout. Kita entry only in the zone. Entry only in the zone. Clear? Dan setup ni bukan kita ambil setup ayam. Kita tak ambil setup ayam. Kita ambil setup breakout ni semua dekat H4 dengan daily tadi. Betul tak? Kita ambil GU punya setup breakout ni dekat H4 dengan daily. Kita tak perlu pening pun mana kita nak cari confirmation, mana kita nak cari apa-apa. Kita tak perlu pening pun pasal benda tu. Sebab apa? Bila dah ada dalam zone, kita nak tunggu apa? Bila dah masuk dalam zone, kita tunggu ada sideway dengan rejection dulu dalam zone the breakout. Kita tunggu dah ada sideway dan rejection dalam zone the breakout. Kita nampak ada sideway, kita entry. Clear? Clear tak? Clear tak? Macam mana kita nak tahu sideway dan rejection? Ini adalah bentuk sideway dan rejection. Bila dia dah break, dia takkan pull back. Lepas tu dia bagi korang sell sebatang macam tu. Ataupun market ni, bila dia dah pull back balik masuk dalam zone the breakout dan sini atas ni kita nak sell, dia takkan mungkin bagi kat sini je dia terus sell sebatang. Jelas tak? Dia takkan mungkin bagi sell sebatang. Dia mesti ada corak dia nak buat. Mesti dia ada time dia nak relax. Faham tak? Masuk dalam zone breakout, dia wajib ada sideway. Tak tahu sideway berapa lama, kita tak boleh nak identify benda tu, tapi dia kena ada sideway. Syarat dia kalau betul dia nak bagi sell sebatang pun, dia tak ada tiba-tiba masuk dalam zone, dah pull back, dia terus bagi sell sebatang. Tak ada maknanya. Faham tak? Tak ada maknanya. Melainkan kalau ada kat goal ke apa benda ke, itu sometimes only. Sometimes only kalau dia betul nak bagi macam tu pun. Faham tak? Jadi bila kita dah jumpa sideway macam ni, kita nak entry dekat mana? Kita nak sell kat mana? Kita mesti make sure kita sell kat sini, ataupun kita sell kat ni, ataupun kita sell atas ni. Faham tak? Kita jangan nampak bila dia dah jatuh, kita dah gelabar dah. Kita ingat dia nak jatuh per habis, kita pun sell bawah ni. Faham tak? Kita dah sell sampai bawah ni. Lepas tu kita ingatkan apa? Dia nak jatuh sampai bawah. Memang sakai lah. Sebab apa? Dia nak kena naik balik buat sideway dulu. Sebab tu saya selalu cakap dalam zone yang saya bagi, lagi bila korang nampak itu adalah zone daily ataupun zone H4. Faham tak? Memanglah saya cakap GBP USD sell in the zone, tapi bukanlah saya cakap price tu dah masuk dalam zone terus semua orang kena sell per habis kat sini. Faham tak? Bukan semua orang kena per habis sell kat situ. Semua orang kena make sure ada rejection dulu, ada sideway dulu. Faham tak? Sebab kalau dia nak bagi kita sell sekalipun, kalau dah sampai atas ni dia nak bagi sell, dia takkan bagi sell sebatang. Faham tak? Dia mesti akan bagi macam ni. Price dah naik, bila dia nak atas, bila dia nak sell, dia akan tunjuklah dia nak sell jap. Tunjuk dia nak sell apa benda semua. Lepas tu korang semua dah duduk gelabah pergi sell bawah ni. Price naik sikit macam ni, account MC lah, account jam lah, floating. Sebab apa tak boleh nak cover korang tu. Sebab apa tak train diri untuk always dapatkan highest. Tak always train diri tu untuk dapatkan highest. So benda tu tak bagus lah. So kena tahu lah, kalau dia betul nak sell pun dia takkan tinggalkan korang lah. Dia takkan tinggalkan kita semua. Dia takkan tiba-tiba nak bagi sell sebatang macam tu. Dia wajib ada
dia wajib ada pullback. Faham tak? Dia wajib ada sideway. So bila dia ada sideway, kalau kau nampak dia jatuh sekalipun, tak payah buat apa-apa. Tunggulah sampai dia naik. Make sure dia masih lagi ada dalam zone, dan bila dia masih lagi ada dalam zone, baru kita carilah paling highest untuk kita sell. Faham tak? Cari highest untuk kita sell. Sell. Dan result dia adalah junam. Faham tak? Dan result dia adalah junam. Faham tak? Even dekat H4 pun dia telah menunjukkan sideway yang dia masih lagi menunjukkan sideway tau dekat H4 ni. Faham tak? Dekat H4 pun sideway lagi. Faham tak? Dekat H4 pun sideway lagi. Dia orang semua target bila sampai atas ni nak terus sell sebatang. Mana ada? Dekat H4 pun dia lagi sideway. Buka daily pun korang nampak sideway. Faham tak? Buka daily pun korang nampak sideway. Jadi bila korang nak entry in the zone, kenalah buka M5 tu pun cari sideway dalam M5 ni. Faham tak? Cari sideway dalam M5 ni. Cari sideway dalam M5 ni. Clear tak? So far clear tak? Dapat tak macam mana saya entry? Saya tak entry, saya tak set up cikai tau. Saya tak entry, saya tak set up biasa. Faham tak? Semua entry saya tu insyaAllah ada reason lah. Saya tak follow signal orang. Saya tak rembat signal orang. Faham tak? Saya tak rembat signal orang. Memanglah saya ada follow beberapa signal. Saya ada follow beberapa channel, kawan-kawan punya channel, apa benda semua. Channel besar-besar. Faham tak? Channel besar-besar, 20,000 sub, 30,000 sub. Apalah sangat channel dia orang nak dibandingkan dengan channel kita yang cuma ada 5,000 sub ni. Faham tak? Tapi channel kita walaupun 5,000 sub, tengok VIP kita dah dekat 1,300 orang lah. Maksudnya crowd kita ni strong lah. Faham tak? Crowd kita ni strong. Orang lain nak kena tembak ads tau dekat channel diorang. Diorang tembak ads. Berlambat-lambat ads korang nampak dekat Facebook. Berlambat-lambat ads. Dan diorang kena make sure diorang ada dalam 20,000 subs, barulah diorang boleh ada dalam 2,000 VIP. Faham tak? 2,000 VIP untuk 20,000 subs main channel yang diorang ada tu. Dan most of the channel semua nak kejar affiliate, semua nak kejar benefits yang diorang dapat. Faham tak? Tapi bukan saya lah dengan VIP ni. Faham tak? Bukan saya dengan VIP ni. Dan kalau one day nanti saya ada channel baru, saya akan buat benda yang sama juga macam ni saya buat kat VIP ni. Faham tak? Sebab benda ni bukan hanya nak minta orang sekadar join, lepas tu orang jadi VIP, lepas tu orang lepas tu kita tak kisah pun orang lost. Kalau korang lost, saya lah paling kisah sekali. Faham tak? Saya lah paling kisah sekali bila korang lost tu. Sebab apa? Besoknya saya nak kena make sure saya ada set up recover untuk korang. Faham tak? Saya tak recover untuk korang. Most of the channel lain tak kisah pun sebab dia orang tak tunjuk muka, dia orang tak tunjuk identiti dia orang. Tapi saya dah tunjuk identiti. I have go this far tau. Saya dah pergi sejauh ini dan saya tak boleh nak hanya buat perkara ni sebagai benda yang saya nak buat benda ni biasa-biasa. Benda ni tak boleh jadi biasa-biasa. Apa mission saya ni bukan biasa-biasa lah. Mission saya ni bukan biasa-biasa. Jadi tolonglah ingat bila kita ada setup, contohlah setup tu korang nampak lah saya bagi sinar GBP USD sell in the zone, dan kalau kat sini tunjuk daily, janganlah tiba-tiba. Kadang-kadang zone daily saya tu besar 20 pips. Faham tak? Zone daily saya tu besar 20 pips. Jadi bila korang masuk je dalam zone, korang tu bantai nak entry, janganlah macam tu. Tunggulah sideway dulu. Tak kisah pun kalau dia jatuh sekalipun, carilah mana-mana breakout. Tunggu dia pull back balik masuk dalam zone breakout, korang entry lah second entry. So jelas tak untuk USD CAD dengan GU, jelas tak? Kita nak masuk goal ni. Clear tak? Okay, so kalau clear kita terus masuk goal. Okay, kita terus masuk goal. So, dekat goal kita entry mana hari tu? Okay, goal kita entry dekat sini, betul tak? Kita entry goal kat situ, betul tak? Betul tak kita entry dekat situ? So dekat situ ada apa? Okay, kat situ ada apa? Kalau kita buka kat H4, kalau kita dapat setup ni, masa tu kita ada dekat sini, kita ada dekat area ni. Kita ada dekat area ni. Okay, kita ada dekat area ni. Okay, jelas kita ada dekat dalam area tu. Okay, so bila kita ada dalam area ni, kita dah nampak sini ada breakout daily.
Okay, sini ada breakout daily dengan H4 lah. So setup ni kita boleh ambil. Okay, so tengok betul-betul dekat sini. Tengok betul-betul dekat sini. Okay, kalau kita buka dekat board, kalau kita buka candlestick pun. Okay, clear. Sangat-sangat clear. Sangat-sangat clear. Sini ada apa? Sini ada apa? Situ ada apa? Situ ada breakout. Breakout apa? Breakout support. Bila dia ada breakout support, price breakout bawah, dia wajib datang balik retest dalam zone dia. Datang balik retest dalam zone dia breakout. Okay, walaupun dia tak bagi kita breakout yang besar, walaupun ini adalah zone yang dia breakout, walaupun dia tak bagi kita breakout yang besar, ataupun dia breakout sini, ataupun dia breakout sini. Okay, kita ambil yang area current price je. Area current price ada dekat sini. Walaupun dia tak bagi kita breakout yang besar, walaupun dia tak bagi kita breakout yang besar ataupun panjang sampai ke bawah, tapi kita dah tahu setiap breakout dia kena apa? Setiap breakout dia kena apa? Setiap breakout dia kena close body. Faham tak? Setiap breakout dia kena close body. Dan bila dia ada breakout, dia akan datang balik dalam zone dia breakout. So walaupun dia bagi kita cuma breakout macam tu saja, walaupun dia bagi kita breakout sikit macam tu je, kita dah nampak dia dah close body. Bila dia close body, dia itu dah consider breakout lah. Faham tak? Itu dah consider breakout. Ramai orang tanya soalan-soalan boring, soalan-soalan boring, soalan-soalan tak best nak jawab. Captain, macam mana nak identify breakout? Macam mana nak identify false breakout? Macam mana nak identify fake out? Apa benda sih yang kau cakap? Apa benda yang orang tu cakap? Nak identify fake out lah, apa benda lah. Kau nak identify fake out buat apa? Kau nak identify fake out untuk apa? Kau nak identify fake out untuk apa? Faham tak? Kau nak identify fake out untuk apa? Kau nak identify fake out tu untuk kau entry ke apa? Mana ada orang nak entry dekat fake out? Kau gila ke apa tanya soalan boring macam tu? Tanya soalan yang tak nak yang orang tak nak jawab pun. Macam mana nak identify fake out? Macam mana nak identify fake out? Baik kau identify breakout. Macam mana kau nak identify breakout? Identify breakout ni kena close body. Bila dah ada breakout, tunggulah dia masuk balik dalam zone the breakout. Sini kita sell. Jadi bila kita sell dan dapatlah rezeki kita, dia terus bagi sell ke bawah sebatang macam tu, kita dah ada whole position entry di sini. Kita dah ada whole position entry dekat atas ni. Faham tak? Kadang-kadang market tu tak adalah bagi kita macam tu, tapi sebabkan dia dah bagi kita movement masa FOMC tu dia dah bagi kita jalan clear macam ni. So kita boleh hold je atas ni, faham tak? Tapi the main point is kita nak entry apa? Kita nak entry setup apa? Kita nak entry setup breakout. Nampak tak saya sebelum ini berlaku, ada ke saya bagi signal gold? Sebelum ini semua berlaku, ada ke saya bagi signal gold? Mana ada? Saya bagi signal scalping. Faham tak? Saya bagi signal scalping. Itu pun 2-3. Je. Sebab apa? Saya tak nampak pun. Sebab apa? Sebelum ini berlaku, sebelum ada breakout di sini berlaku, saya tak bagi korang buy kat sini. Faham tak? Saya tak bagi korang buy kat sini. Adalah kita buy masa tu sebab FOMC kan. FOMC masa tu kita mungkin buy dekat sini kot. Saya tak sure lah kat mana kita buy, tapi kita buy untuk FOMC je masa tu. Betul tak? Lepas tu untuk sell mana ada saya bagi dah? Gold sell. Mana ada saya bagi dah gold sell? Faham tak? Masa NFP. Masa NFP je kita ada makan buy, dengan masa lepas kita makan buy 200 pip, kita makan sell pula. Betul tak? Lepas tu right after that, mana ada saya bagi dah? Right after that, mana ada saya bagi dah? Faham tak? Right after that, mana ada saya bagi dah? Right after that, saya dah kena COVID apa benda semua, mana ada saya bagi? Saya tak goal lah, plus saya tak nampak pun goal tu nak ke mana. Faham tak? Saya tak nampak pun goal tu nak ke mana. Jadi, bila saya dah terlepas sell dekat sini, faham tak? Bila saya dah terlepas sell dekat atas ni, saya dah tak fokus lah nak pergi sell lagi bawah ni. Faham tak? Sebab benda tu dah ada dekat bawah. Baik saya fokus the breakout sini. Baik saya fokus the breakout support. Bila the breakout support, saya tahu tunggu dalam zone support, yang the breakout kita sama sell. Faham tak? Faham tak macam mana saya boleh handle 1,000 orang dengan macam-macam pertanyaan, boleh hold tak. Kalaulah saya ni pun terikut-ikut korang punya emosi ni, memang saya out lah. Memang saya jam lah. Faham tak? Memang saya jam bila saya follow sangat dengan korang punya emosi ni. Boleh hold tak? Boleh ni tak? Faham tak? Kalau saya termakan dengan korang punya emosi tu, memang benda ni pun out lah. Faham tak? Jadi bila saya boleh control emotion saya dekat sini, bila saya boleh control emotion saya dekat atas ni, saya tak perlu nak trade pun dekat atas ni. Faham tak? Saya tak boleh nak trade pun dekat atas ni. Saya tunggu dia breakout je. Faham tak? Saya tunggu dia breakout. Bila dia dah breakout, saya sell. Faham tak? Saya boleh buat macam tu. Faham tak? Saya control emotion saya macam tu. Dan kenapa korang tak boleh? Mestilah boleh. Faham tak? Sebab korang trading sendiri. And trading you guys ni adalah personal. Tak perlu nak beritahu siapa-siapa pun. Korang trading apa benda semua. Faham tak? Tapi
uh, tapi macam tu lah. Faham tak? Kita nak trade setup macam mana? Kita nak follow orang walaupun dia dah ada dekat bawah ni. Walaupun dia dah ada dekat bawah ni, kita nak sell ikut orang apa ni semua. Baik kita tak payah ikut orang, baik kita tunggu dia break out, dan bila dia break out, dia datang balik dalam zone dia break out, kita sambung sell, sambung follow trend tu. Sambung follow trend tu. Clear tak? Okay, so bila dah clear, nampak tak? Bila dia dah sell sebatang macam ni, sebelah ni dah tak ada price. Faham tak? Bila dah tak ada price, sebab itulah dia bagi jalan clear, dia jatuh sampai bawah. Faham tak? Bila dia dah jatuh sampai bawah, okay, kita cari lagi the next breakout yang kita nampak. The next breakout yang kita nampak kat mana? Dekat sini. Sini pun zone yang saya bagi. Betul tak betul? Saya bagi second entry goal dekat situ. Betul ke tak betul? Nampak apa saya nampak? Betul tak saya ada bagi kat situ? Betul tak saya ada bagi kat sini dan saya pun sell kat situ? Betul tak? Sebab apa? Sini dah ada zone support yang dia dah break out. Nampak tak? Break out. Dia wajib datang balik retail dalam zone dia break out. Kita sambung sell. Faham tak? Sambung sell. Jadi bila dekat sini pun dia ada break out, kita boleh je marking. Boleh je marking bawah ni. Boleh je marking dekat sini. Kita tengok. Tapi dia tak pull back lah. Faham tak? Dia tak pull back kat zone tu, dia terus sell lagi sebatang kat situ. Lepas tu masa hari Jumaat lepas, kita entry kat mana? Kita entry dekat sini. Betul tak? Kita entry dalam zone ni. Hari Jumaat lepas. Betul tak? Kita makan 300 pips gold. Betul tak? Kita makan 300 pips gold. Betul tak? Daripada atas ni. Okay, so ini zone ni saya dapat daripada mana? Saya dapat zone tu daripada mana? Saya dapat zone tu daripada sini lah. Simple. Saya dapat zone tu daripada sini. Ramai orang jadi kaya malam tu. Saya dapat zone tu dekat sini. Nampak tak? Sini. Kita tak nak cakap banyak-banyak pun sebab kita nak cakap banyak-banyak. Kita nak make sure orang dapat terus benda ni. Faham tak? Jadi, kalau kita tengok, sini pun ada zone yang dia break out, betul tak? Situ ada zone yang dia break out. Tapi price, dia dah break out situ. Lepas tu dia jatuh lagi sampai bawah, dia break out mana? Dia break out sini pula. Faham tak? Dia break out situ. Bila dia break out situ, kita tengok masa tu dia dah, masa dia break out tu, dia dah start naik, betul tak? Dia dah start naik. Bila dia dah start naik, dalam zone ni, saya bagi sell, betul tak dalam ni? Kenapa saya bagi sell dalam ni? Sebab saya nampak yang dia tak boleh nak break. Faham tak? Saya nampak yang zone ni dia tak boleh nak break. Jadi bila dia tak boleh nak break, kat sini saja kita dah makan 5 kali entry lah hari tu. Faham tak? Kita dah makan berapa kali entry lah? 5 kali entry. Faham tak? Kita dah makan 5 kali entry dalam zone ni. Sebab apa? Dia ambil sini. Price breakout, datang balik dalam zone dia breakout. Dia breakout mana? Dia breakout sini. Dia jatuh sampai bawah ni breakout, datang balik dalam zone dia breakout, tak boleh nak break, kita sambung sell. Clear tak perjalanan goal? Daripada atas ni? Clear tak perjalanan goal daripada atas ni? Daripada atas ni sampailah kat sini, dengan kat sini, clear tak? Macam mana? Macam mana kita nak identify? Kita cuma kena marking je tempat dia breakout. Faham tak? Kita cuma kena marking je tempat dia breakout. Faham tak? Marking je tempat dia breakout. Itu saja. Bila kita dah marking tempat dia breakout, bila kita dah marking tempat dia breakout, kita fokus je lah dalam zone dia breakout. Kita tengok dia ambil situ tak. Kalau dia tak ambil situ, dia mungkin ambil yang bawah lagi. So kita fokus lah pula yang kat bawah. Faham tak? Clear tak? So far clear tak? So far so good? Okay, so bila kita dah settle untuk sell. Okay, bila kita dah settle untuk sell, bawah ni ada apa? Bila kita dah settle untuk sell daripada atas tu, bawah ni ada apa? Tempat saya marking tu ada apa? Tempat saya marking tu ada apa? Tempat saya marking tu ada breakout. Faham tak? Tempat saya marking ni ada breakout. Dia breakout mana? Dia breakout sini dan dia breakout sini. Betul tak? Sebab tu saya letak point tu dekat situ. Saya letak dekat atas ni satu, saya letak dekat bawah ni satu. Clear? Okay, so bila clear, kita tengok price dah breakout sampai atas ni. Lepas tu dia masuk untuk apa?
Dia nak masuk untuk apa? Dia nak masuk untuk retest. Faham tak? Dia nak masuk dalam zone yang dia pecah. Kat sini kita nak buy perhabis. Sebab apa? Ini dah set up daily lah. Ini dah set up breakout daily dengan weekly punya breakout. Faham tak? Cuma bila kita makin dekat weekly, kita ambil shadow lah kat sini. Faham tak? Kita ambil shadow kat sini. Jadi korang pun mungkin boleh makin dekat zone body ni. Mungkin kita boleh fokus juga dalam zone body ni. Okay? Kalau kita buka kat daily, kita dapat makin shadow lah. Faham tak? Kita dapat makin shadow. Yang kat weekly ni, kenapa dia boleh makin shadow? Sebab kalau kita buka daily, kita ambil body. Betul tak? Tapi korang boleh je fokus dekat bawah tu juga. Sebab bawah ni adalah zone apa? Bawah ni adalah zone weekly. Weekly punya body. Faham tak? Weekly punya body ada dekat situ. Nampak tak? Weekly punya body ada dekat situ. Betul tak? So kalau korang tengok, dia boleh jadi macam mana? Ini saya punya pendapat lah. Kita tengok kalau gold betul buy dekat sini. Kalau gold betul bagi buy dekat sini, dia akan jadi ngam-ngam sama dengan UCAT. Kalau gold bagi buy kat sini, dia akan jadi ngam-ngam sama macam UCAT. Sebab apa? UCAT pun dah sampai dekat zone. UCAT pun dah sampai dekat zone apa? Dia dah sampai dekat zone breakout weekly sama macam gold. Jadi bila andai kata UCAT ni nak jatuh sell, gold pun dah sampai dekat tempat yang dia nak buy. Clear? Ini salah satu ni je lah. Ini salah satu format je lah yang korang boleh monitor. Kalau gold bagi buy, UCAT mesti junam. Dia so far dia tak lari lah. Lagi. Faham tak? Kalau korang tengok macam gold kadang dah sell, tapi Euro USD masih lagi buy. GU masih lagi buy. Tapi kalau gold dengan UCAT, dia most of the time dia sama. Kalau UCAT ni junam, gold pacak. Tapi dia bukanlah serentak. Dia bukanlah kalau gold tu dah pacak, UCAT ni pun boleh junam. Ada time yang gold junam, tapi UCAT masih lagi nak pacak. Dia nak ambil atas tu, baru dia nak sambung jatuh. Jadi bila gold betul-betul dah pacak perhabis, itu time baru UCAT ni junam perhabis. Faham tak? Jadi kalau gold kita dapat buy kat sini, UCAT pun dah sampai dekat weekly punya support yang dia break out. Faham tak? Weekly punya support yang dia break out. Dia dah pull back dah pun dekat weekly punya support tu. So kita boleh fokus sell. Faham tak? Kita boleh fokus sell. Clear? Okay? So kalau clear, kita fokus apa guys? Kita fokus breakout. Ada breakout ataupun ada pecah tu, maksudnya kita tunggu dalam zone. Bila kita tunggu dalam zone, kita entry only in the zone. Jadi bila kita takut juga nak entry sebab captain cakap 30 pip, 40 pip kena ambil. Lepas tu kita dah ambil dah pun 40 pip, kita tak hold position kita pada bawah tu. Tak apalah. Kalau kita dah sell kat sini, contoh kita dapat sell kat sini, ada confirmation untuk kita sell lah 20-30 pip, kita dah ambil lah. Sebab apa? Kita carilah breakout mana pula nanti. Kita cari pula breakout dekat lower time frame nanti. Kita cari breakout dekat H4 pula. Cari breakout kat H1 pun boleh juga. Untuk kita continue lagi follow trend tu. Clear? Okay. So, boleh tak saya nak share sikit pasal benda yang saya nak share pada dekat korang hari ni? Boleh tak? Ingat tak saya ada cakap yang kita at least kena ada 2 account. At least 2 account. Ingat tak saya ada cakap macam tu? Okay. Jadi, saya ada berita baik. Sebab apa? Tak lama lagi saya akan jadi LD. Okay, saya akan jadi local depositor untuk korang. Okay, saya akan jadi local depositor untuk korang. Okay, dan local depositor ni saya tak jadi dekat ni lah. Saya tak jadi dekat broker extra ni. Saya jadi dekat broker mana? Ni yang saya nak tunjuk korang. Saya akan jadi dekat Vestrado.
Okay. So hari ni saya nak tunjuk korang Vestrado.com. Okay. Saya akan jadi LD dekat broker ni. Okay, so hari ni saya nak share lah. Sekejap So hari ni saya nak share kelebihan broker ni. Okay, kelebihan broker ni. Dan saya kalau boleh saya nak semua orang bawah saya ada akaun bawah saya. Okay. Okay, saya nak tunjuk korang dia punya terminal. Okay, saya nak tunjuk korang dia punya terminal. Clear tak suara saya? Okay, so tengok dekat sini. Okay, tengok Ini dia punya ni. Nampak tak? Okay, so dia pun lebih kurang macam extra. Dia pun lebih kurang macam extra, tapi okay, saya cakap terus terang lah, extra punya commission besar. Okay, extra punya commission besar, tapi saya tak mementingkan commission extra pun. Okay, saya tak mementingkan commission extra. So apa? Saya tahu extra bagi spread rendah. Jadi setakat dia punya commission 2 pips tu, saya tak menjadi masalah lah untuk saya. Faham tak? Tak menjadi masalah untuk saya. Korang dengar tak benda ni? Dengar tak? Sebab macam extra, kenapa kita sampai pakai Exim untuk kita trade gold? Saya masih lagi pakai Exim untuk saya trade gold, faham tak? Sebab dekat extra leverage untuk gold jadi 500 dan sekarang jadi 300, faham tak? Tapi bila dekat Vestrado ni leverage kekal 1000. Okay, leverage kekal 1000. Lepas tu leverage kekal 1000 untuk semua pair leverage kekal 1000. Dan dekat Vestrado ni saya dah pakai untuk gold. So far so good. Itu saja saya nak cakap. Sebab kalau kita pakai dekat Exim sekalipun, kita tak guna pun sampai 3000 leverage tu. Tapi dekat Vestrado ni semua so far so good and very transparent lah dengan klien. Okay, and dia very transparent dengan klien. So bila dia transparent dengan klien, saya tak ada apa-apa kata lain lah. Saya follow rapat je. Sebab apa? Sebab dia tak ada commission yang besar. Faham tak? Dia tak ada commission yang besar. Okay. So, sekejap saya nak share kat korang. Captain charge iPad please. Tak apa, tak payah charge pun. Kita dah nak settle lah. Okay. So, untuk Vestrado, okay, kalau korang nak open account, okay, kalau semua orang nak open account, macam saya ambil Frux standard. Frux standard ni leverage 1000. Faham tak? Jadi kalau korang nak ambil yang bonus, dia ada 30% bonus. Tapi 30% bonus ni
100% and 30% bonus. So kalau korang deposit 1,000, korang dapatlah 1,000 untuk kali pertama, lepas tu untuk second round and third, fourth round tu korang dapat 30%. Tapi 30% ni tak kekal lah, dia akan tukar sampai 50%. Okay, dia akan tukar sampai 50%. Macam extra juga. Tapi kalau kalau tim saya yang bawa Vestrado ni, kalau sampai tim saya yang bawa Vestrado ni, dia akan jadi best lah. Sebab Cikgu MB pun akan masuk sini dan ini adalah broker yang dibawa oleh Nabil Jeffrey. So kita akan fokus dekat Vestrado selepas ni. Okay, kita akan fokus kat Vestrado selepas ni. Jadi saya nak untuk pertama ni korang register terus Vestrado ni. Saya akan bagi link dan saya akan bagi cara-cara untuk tukar IB bawah saya. Wajib masuk. Kalau korang berkira dengan saya pasal benda ni, saya nak bawa korang ni, saya tak tahu nak cakap apa lah. Tapi siapa yang duduk bawah saya tu, dia akan dapat benefit macam-macam lah. Even dekat extra pun berapa banyak kali orang dapat bonus daripada MB, daripada tim saya juga. Faham tak benda ni? Kalau dah under MB macam mana? Dah under MB, duduklah bawah saya sebab awak duduk bawah VIP saya. Macam MB dia ada crowd dia. Crowd kita ni kita tak kacau pun dengan crowd orang lain. Faham tak? Crowd kita ni kita tak kacau pun dengan orang lain. So withdraw laju. Withdraw 1 jam. Faham tak? Withdraw 1 jam. Sabtu Ahad pun support withdraw. Faham tak? Sabtu Ahad pun dia support withdraw. Tapi saya register account standard, saya ambil leverage 1,000. Dan try lah leverage 1,000 ni sebab leverage dia sebenarnya bukan 1,000 apa pun. Sebenarnya leverage dia bukan 1,000. Sebenarnya leverage dia lebih lagi daripada 1,000. Faham tak? So benda ni nak tunjuk je. Sebab kat sini dia tak menjanjikan leverage 5,000 macam extra, bukan nak cakap apa lah. Kau dah offer orang 5,000 leverage. Faham tak? Kau dah offer orang 5,000 leverage. Lepas tu kau bila nampak budak-budak kita hentak dekat gold, hentak dekat gold, hentak dekat kripto, kau turunkan leverage tu. Leverage tu daripada jadi 5,000 jadi sekarang gold extra 300, kripto 30. Faham tak? Kripto 30. Jadi saya tak nak lah macam tu. Cuma broker ni ada apa-apa masalah boleh direct dengan saya sebab saya pun berkenalan rapat dengan Nabil Jeffrey ni. Jadi saya nak bawa semua orang masuk Vestrado ni. Saya nak bawa semua orang masuk Vestrado ni. 1 jam withdraw. Sebab korang ada saya. Faham tak? Korang ada saya. So benda tu boleh diuruskan lah. So boleh tak korang support tak benda ni? Captain boleh trade BTC? Boleh trade BTC. BTC pun leverage 1,000. Leverage 1,000. Dan lepas ni mungkin kita boleh trade BTC juga. Kita boleh trade crypto. Faham tak? Kita trade crypto sebab leverage dia 1,000 dan kita trade. Lepas tu kita fokus lah benda ni. Kita fokus benda ni. Sebab dia insyaAllah lah takkan tiba-tiba ada hal lah, tiba-tiba ada nilai itulah. Faham tak benda ni? Okay. So saya akan bagi link dalam channel. Siapa yang belum register. Siapa yang belum register. Lepas tu kalau boleh korang depo lah sikit dalam Vestrado ni. Try lah dulu $20 ke $50 ke. Tapi kalau saya hentak terus. Saya untuk pertama kali ni korang boleh terus depo besar. Ambil lah account standard. Ambil lah account bonus pun tak jadi masalah. Untuk dapatkan 100% bonus tu. 100% bonus tu. Dan 100% bonus ni memang support floating dan ada support margin. Okay. Tapi siapa yang tak kisah pasal bonus macam saya, korang boleh terus register fraud standard. Ambil leverage 1,000. Terus depo dalam ni. Dan try rasa keseronokan spread dia, keseronokan commission dia yang sangat-sangat 30 kali ganda rendah daripada extra. Itu saja saya mampu cakap. Captain untuk members luar dari Malaysia boleh join tak broker Vestrado ni? Saya akan check balik, tapi awak boleh je register. Okay. Clear tak? So far clear tak? Okay, jadi bila clear, korang boleh gunakan Vestrado ni sebagai akaun kedua. Jangan risaulah, saya tak nak minta apa-apa duit pun lah. Saya tak nak minta apa-apa duit ke apa benda ke. Jangan risau dengan saya. Saya tak mata duitan lah dengan korang. Saya tak asal nak bagi macam ni, kena keluar duit lah asal macam ni. Video pun saya jual RM100 lah, $20.
E-video tu pun saya jual 20 USD lah. Faham tak? 20 USD tu korang tengok je, korang ambil e-video full margin tu, korang spend 100 ambil e-video full margin tu, lepas tu korang tengok balik video tu, silap-silap 5 minit dah boleh cover balik lah. 5 minit dah boleh cover balik lah 20 USD tu. Jangan risau lah. Pakai akaun 10 USD pun boleh cover, pakai akaun 50 USD pun lagi boleh cover, pakai akaun 100 pun lagi boleh cover. Okay, so doakan saya sebab saya dah memang ada, kita dah ada ni. Benda ni kita tak main-main. Okay, benda ni kita memang tak main-main. Okay, benda ni kita memang tak main-main. Sebab siapa saya nak tunjuk korang? Apa yang saya nak tunjuk korang? Korang tengok ni. Betul, kalau boleh withdraw semua duit yang ada dekat Extra, kalau boleh withdraw terus semua duit yang ada dekat Extra, lepas tu masuk terus dekat Vestrado. Tapi kalau korang tak nak withdraw semua duit dekat Extra pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah untuk korang tak withdraw pun, jadikan Vestrado ni sebagai akaun kedua. Faham tak? Benda ni tak perlu rush, tapi saya nak korang register terus. Register terus make sure akaun korang verified. Sebab apa? Kalau korang bawa saya, kalau korang bawa saya, approval cepat, insyaAllah. Approval sangat cepat. Okay? Approval sangat cepat. Jadi, bila saya cakap saya nak jadi LD, benda ni bukanlah benda yang main-main. Okay? Benda ni bukan benda yang main-main sebab saya tinggal sign saja LD agreement ni. Saya tinggal sign saja LD agreement ni. Okay? Dah settle semua benda ni. Dah settle company account, dah settle company. Saya tinggal sign dan saya terus jadi LD. Dan lepas ni korang nak withdraw ataupun depo dengan team captain je. Okay? Sebab captain korang ni akan jadi LD. Okay? Captain korang ni akan jadi LD dekat Vestrado ni. Okay? So, untuk segala apa pertanyaan withdraw ke apa benda ke, takkanlah saya tak boleh handle. Mestilah team saya boleh handle, insyaAllah. Tapi apa-apa pun, try rasa dulu keseronokan. Try dulu rasa keseronokan dekat Vestrado ni. Try dulu rasa keseronokan, rasa kehebatan dia. Rasa kehebatan dia, rasa dia punya spread tu. Okay? LD tu local depositor. Okay, so saya harap tu je lah. Dalam ni ada berapa orang? Dalamnya ada 669 orang. Saya mengharapkan yang ada dalam ni terus register dekat Vestrado. Korang memang mantap sebab ada sampai akhir kelas kita ni. Register Vestrado. Nanti saya akan bagi cara untuk tukar IB. Siapa yang dah belum tukar IB tu, try tengok akaun ni. Try tengok kehebatan akaun ni. Try rasa kehebatan akaun ni. Okay, dah rasa boleh. Korang boleh decide korang nak stick dekat Extra ataupun korang nak stick kat Vestrado. Tapi saya dah stick dekat Extra tanpa saya pergi ke mana-mana broker sebab saya memang orang yang setia. Saya tak pergi pun dekat mana-mana broker lain. Selain Exim lah. Exim tu pun saya pakai untuk trade gold. Jadi bila dekat Vestrado ni, saya pun memang akan cuba untuk transfer semua fund yang saya ada pergi ke Vestrado dan saya fokus dekat satu broker saja. Memandangkan broker ni pun saya nak bawa naik dan saya akan jadi LD dekat broker ni. Marilah sama-sama kita support captain korang ni, insyaAllah. Okay? Jelas? Okay. Captain contoh spread Vestrado. Kalau sekarang nak tunjuk, spread dia besar. Spread dia tengah jadi 300-400 sekarang. Sebab weekend market tak gerak. Tapi besok, korang boleh tengok lah selepas korang register. So, saya akan terus bagi link dalam channel. So, kalau saya akan terus bagi link dalam channel, rate depo dengan cap berapa? Rate depo dengan saya macam biasa je lah. Macam biasa je. Tapi kita akan bagi ni lah. Kita akan bagi korang banyak lah offer daripada LD. Offer daripada LD ni LD kena buat sendiri. Jadi saya lah yang akan offer korang macam-macam. Dekat LD ni pun saya tak mengharapkan apa-apa keuntungan sangat pun dekat LD ni sebab berapa je pun untung dia, berapa persen je pun untung dia. Tapi untungnya sebab saya nak bawa broker ni dan biarlah broker ni saja yang reward saya. Faham tak? Biar broker ni saja yang reward saya. Tak boleh buka ke 2 akaun untuk IB berlainan? Tak boleh.
Untung siapa kahwin dengan Cap seorang yang setia. Alhamdulillah. Spread kecil je kecuali BTC. BTC je lah. Tapi BTC ada cara dia macam mana nak trade. Tu korang relax ke. 50% bonus ada tak Cap? Ada. Sekarang ni dia tengah bagi dia tengah ada 30%. Dia bagi 30%. Bagi 30%. Nanti 50% tu akan sampai. Okay, siapa nak register Vestrado ni dengan saya akan bagi link sekarang dalam channel VIT. Korang masuk, terus register, terus masuk IC, terus register. Okay, terus masuk IC, terus register now. Okay, so macam mana kelas kita malam ni? Korang dapat something tak? Dapat tak something? Sebab nanti dekat Vestrado ni pun saya akan buat lagi macam-macam kelas. Lepas tu saya akan buat lagi macam-macam cara macam kita nak trade kat Vestrado ni. Tapi apa-apa pun try dulu. Korang percaya tak kalau saya cakap Vestrado ni mantap? Faham tak? Okay. Alhamdulillah. Thank you so much sebab support. Thank you so much sebab ada dalam kelas ni. So kita pun dah ada sampai pengakhiran kelas ni. Saya harap semua orang register terus. Nanti kita akan go to the next. Okay, siapa nak depo boleh terus depo. Siapa nak keluarkan duit pada extra pun boleh terus keluarkan duit pada extra. Masuk terus dekat Vestrado dan kita akan fokus dekat Vestrado sahaja lepas ni. Okay. So good luck untuk minggu baru, good luck untuk pelajaran baru, good luck untuk cara entry yang baru, good luck untuk cara profit baru yang korang bakal terima, insyaAllah. Okay. So itu saja. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Doa ni kita buatlah dalam hati masing-masing. Apa yang korang nak capai, korang doa sekarang. Doa sekarang, pasang niat dan kita fokus pada niat tu. Lepas tu kita buatlah benda ni sampai jadi. Itu sajalah. Kita buat je lah benda ni sampai jadi. Kita tak perlu fikir pun pasal apa orang nak cakap. Kita tak perlu fikir pun pasal apa segala cabaran yang ada kat luar. Sebab benda tu semua boleh hadap. Itu saja. Semua benda tu boleh hadap. InsyaAllah. Korang semua akan jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, berjaya dalam trading. Asalkan korang follow saya rapat-rapat, follow apa saya nak bagi sampai November ni. Lepas tu saya lepaskanlah korang. Saya lepaskan korang terus fly per habis. Okay. Itu saja. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dekat mana-mana masa yang akan datang. I see you guys tomorrow. Good luck for tomorrow. Good luck untuk minggu baru. InsyaAllah. Alright. Itu saja. Thank you so much guys. Assalamualaikum.